dah share kat situ. Dah. Dah. Sekejap. Ni boleh share tak? No. Dah. Dah. Try share dulu. Alamak, phone jangan kat sana. Still ada phone lah. Telefon ni. Sekejap, tunggu sekejap. No, this is another phone. One more phone. Tu. Boleh tengah live memang bangun. Boleh. Okay. So, kita mulakan. Mulakan dulu. Okey, ada seorang sedang menonton bersama kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Berjumpa lagi dalam FB Live kami untuk siri yang ke-16. Diam tak diam dah sampai ke-16 episod. Saya ingatkan saya mampu bertahan sampai 6 episod saja. Itulah dia cabar kan, dia cabar untuk join dia bersama FB Live ni selama 30 hari. Diam tak diam dah masuk hari kan ke-16. Hari ni kita nak cerita pasal apa tajuk dia? Harga emas jatuh. Nak nyanyi ke apa? Harga emas turun. Oh no. Oh no. No. Siapa pernah dengar lagu tu? Okay. So, harga emas turun. Harga emas jatuh. Sejak kebelakangan ni, harga emas turun. Kalau ikutkan daripada hujung tahun lepas, harga emas turun agak mendadak ya. Kita tengok pada masa waktu kami mula-mula beli 276. Itu pun kami rasa itu pun saya rasa masa tu dah habis murah dah. Jadi saya masa tu okeylah belilah 276. Sekali tengok sebab sebelum tu 304 kan. Sebab sebelum tu harga emas pada bulan Ogos RM304. Jadi itu waktu peak COVID waktu tu. Bulan Ogos dia naik sampai 304. Jadi by the time dia turun dalam 270 lebih tu, pada kami peluang lah kot. Waktu tu time kononnya harga murah. Jadi kami pun belilah waktu tu 276. Okay, sekarang untuk harga hari ni, to date hari ni 1 gram emas berharga RM248 per gram. Okay, persoalan yang kami selalu dapat, kalau harga, kenapa? Apa yang mempengaruhi harga turun dan apa juga yang mempengaruhi harga naik? Takkan dia suka hati dia nak naik, suka hati dia nak turun? Apa? Kenapa boleh harga naik turun? Okey? Kenapa? Kenapa Tuan Aziz? Kalau waktu dia naik tu, kalau kita tengok dalam historical data hari tu, bulan Ogos kan? Bulan Ogos dia naik 304. Harga paling tinggi emas di abad ini. Macam pandai je di abad ini. So waktu tu apa jadi waktu time tu? Time tu adalah time peak COVID. Kenapa time COVID kan? Kenapa time tengah ada bencana, wabak semua ni, harga emas boleh naik? Kalau kita perhati time tu, harga saham semua tengah jatuh. Harga saham kalau buka memang merah negatif. Sebab time tu dunia tengah kelang kabut kan. Bila dunia ni tengah huru-hara, orang akan cari emas. Sebab orang nak pelindungan. Kita dah cerita banyak kan pasal macam mana emas ni boleh bagi kita punya dari segi pelindungan, insurans kekayaan tu. Jadi orang bersebu untuk mencari emas. Time tu ada high demand, jadi harga emas meningkat. Jadi kenapa sekarang harga emas jatuh? Sebaliknya, kita dah ada vaksin untuk combat si COVID ni. Dunia dah makin aman. Sedikit sebanyak keadaan tu dah makin pulih seperti sedia kala. Jadi sekarang ni orang dah lupa pasal emas. orang dah menjauhkan diri daripada emas. Ingat tak tahun lepas waktu 2020 masa mula-mula COVID ni timbul, waktu kita semua start PKP semua tu, PKP tak tahulah, dah banyak-banyak P aku tak dah fikir lah. PKP lah kan, yang bulan Mac tu. Waktu PKP tu, yang peliknya orang ada dua line. Satu yang beratur pergi berebut kedai roti Gardenia, satu lagi yang beratur kat kedai emas. Dan kenapa waktu tu kritikal macam tu, orang masih boleh beratur kat kedai emas? Itulah cerita dia. Bila
satu situasi yang kritikal. Emas ni memang sifat dia macam tu. Kalau nak tengok, bila ada ekonomi dunia tengah huru-hara ke, ada wabak ke apa ke, dia memang macam Izzy cakap tadi, dia memang waktu tu harga akan naik. Sebab waktu tu kalau nak tahu, pelabur-pelabur ke ataupun memang dia akan rasa macam alamak, dia takut oh sana. Okey. Dia takut kekayaan dia tu, dia punya duit tu akan dipengaruhi oleh inflasi. Dia takut dia punya duit simpanan dia tu akan tak laku ke, macam tu. Dia panik. Bila dia orang panik, dia pergi mana? Dia pergi beli emas. Tapi saya cakap tadi, bila dah mula ada vaksin, kalau tak percaya tengok setiap kali ada news apa pasal vaksin ke apa, harga emas akan turun. Sebab orang mula lupa diri. Bila orang mula lupa diri, dia jual. Waktu tu memang sifat harga emas. Okey. Kalau saya buka selalunya kan, saya monitor juga harga saham syarikat tempat Izzy kerja. Saya memang tunggu setiap hari. Bila kalau tengok harga emas, harga saham tengah naik, harga gold automatik public akan turun. Kalau tengok harga saham tengah turun, merah, saya mesti tahu, oh ni mesti harga emas mesti tengah naik. Memang macam tu, dia akan macam tu. So betul lah. Dia memang apa panggil? Berkadar lintang. Berkadar songsang. Suka hati aku je lintang. Berkadar songsang. So memang macam tu sifat dia. Okay. So apa nak buat bila harga emas turun? Apa nak buat? Panik. Nyanyi? Kalau nyanyi, so nak buat apa? Nak buat apa? Jual lah. Kalau harga emas turun. Harga emas turun. Harga emas turun ni lah satu peluang untuk kita beli emas yang harga sebelum ni mahal. Harga satu aset yang mahal sebelum ni kita mampu untuk beli dengan harga yang murah. Jadi boronglah dia banyak-banyak. Contoh kalau katalah tiba-tiba kita aim satu rumah ni, aset ni satu rumah, harga dia 200,000. Tiba-tiba besok orang tu kata, harga rumah ni saya turunkan 150,000. Buat apa? Pergi cakap dengan jiran tolong beli 150,000 tu ke, atau kita sendiri pergi beli? Kita sendiri pergi beli. Sebab aset, banyak kali kami kena ingatkan, emas adalah satu aset. Jadi bila harga emas turun, apa kita buat sebagai orang, kalau tanya orang mereka yang pelabur, mereka yang memang ada ilmu tentang emas, yang ada penyimpan yang memang dah bertahun-tahun, berbelas tahun simpan emas, waktu harga turun mereka akan bersorak kegembiraan. Tak sabar-sabar tengok graf tu. Kalau tengok dalam Facebook update harga emas tu, bila kata harga turun je, ya Allah, macam kenduri kahwin, tahu tak? Harga emas turun je. So siapa-siapa yang tolong updatekan graf tu, ramai-ramai akan pergi sebut, okey, besok kita pergi beli borong emas ramai-ramai. So kalau memang penyimpan, dia memang akan tengok bila harga emas turun, mereka akan borong. Harga emas turun, happy. Harga naik, happy ke tak? Harga naik lagi kita happy lah kan. Harga emas naik lagi happy. So bagi mereka yang nak jual, bila harga emas naik, mereka jual. Tapi kalau harga emas turun, mereka borong lagi. Itulah cycle dia. Turun, borong, naik, jual. So jangan risau. Sebab saya dah banyak kali terima benda ni. Alamak, macam mana ni Jaja, harga emas turun ni, so macam mana ni, rugilah. Tak. Emas kalau turun, dia takkan pernah rugi. Sebab kita masih pegang fizikal emas. Kita masih pegang sesuatu aset yang bernilai, satu logam yang akan bernilai sampai bila-bila. Okey, itu dah dijanjikan. Logam yang bernilai, sebab ia bukan ciptaan manusia, dia adalah ciptaan Allah SWT. Jadi dia ada satu logam yang bernilai. Dia adalah sejenis mata wang zaman dulu. Jadi kalau harga emas turun, jangan risau. Pegang, simpan. Bila dah sampai matlamat dia ataupun harga emas naik, waktu tu kita jual. Okey, jangan panik. Tak ada apa yang nak dipanikkan. Okey, harga emas naik turun itu biasa. Okey. Tapi itu lumrah lah kot. Kalau orang baru nak menyimpan emas kan, baru beberapa bulan sebelum ni, waktu dia beli tu harga mahal, tiba-tiba harga jatuh, harga jadi murah, memang akan panik lah. Itu lumrah lah, kita faham. Tapi pokok pangkal dia kita kena ada ilmu lah. Macam Jaja cerita panjang lebar tadi kan, bila harga tu jatuh, inilah peluang untuk kita tambah gram emas yang kita ada. Ingat, kita ada matlamat. Kenapa kita simpan? Kita nak capai matlamat, dana persaraan, dana pendidikan anak-anak. Kita cerita pasal itu kan, kita nak ada 100 gram, kita nak kena ada berapa puluh ribu untuk kita capai dana persaraan tu. Berapa ratus gram tu, bila kita harga tengah jatuh ni, time tu lah untuk kita tambah gram emas tu banyak-banyak, supaya kita cepatlah capai
nilai 100 gram yang kita target tu. Jadi satu peluang besar bila harga emas tu jatuh. Kita tak perlu nak panik, tak perlu nak sedih, tak perlu nak gusar semua tu. Kita sepatutnya happy. Sebab kalau sebagai penyimpan tegar ni, bila harga emas tu jatuh, time tu lah kita patut borong, tambah kita punya gram emas dalam pemilikan kita tu. Sebab itulah kami itulah tugas pembimbing emas macam kami ni lah. Bila ada orang tanya, okay, especially sekarang ya, ada kawan-kawan yang dapat duit ICINA, ada kawan-kawan yang dapat duit refund LHDN tax. Dia semua tanya, okay Jaja, macam mana ni? Ada duit ICINA ni, nak boleh tak nak masukkan terus 10,000 kat beli emas? Oh no. Jangan campak semua duit ICINA tu dalam emas. Sebab dah banyak kali saya ingatkan, emas ni dia kena jangka masa panjang. Jangan sesekali semua duit simpanan kita letak dalam emas. Perlu diingatkan, bila kita ada duit ICINA, kita dapat duit yang banyak macam tu, asingkan, ambil 10% dekat sini. Okay, masuk kat dalam tabung haji, ASB, duit simpanan kecemasan kita. Dan lebih tu baru kita beli emas. Asingkan sikit untuk beli emas. Supaya kita tahu, bila kita katalah kita terdesak nak pakai, buatnya waktu tu harga emas turun, dah kita dah, of course kita akan panik, sebab mana aku nak cari duit sebab tengah turun kan. So jangan. Simpan emas ni, konsep dia adalah jangka masa panjang dan konsisten. Okay, ramai orang yang kami ingatkan, 1 bulan 1 gram. Kalau boleh 1 bulan 1 gram. Konsisten supaya, okay, ni teknik yang saya nak ajarkan hari ni. Kita boleh buat satu konsep yang famous dalam public gold yang dipanggil kos pemurataan harga. Kos pemurataan harga ini adalah, bunyi pun kos pemurataan kan. Kalau siapa yang belajar maths waktu sekolah dulu tak tidur, tahu maksud dia adalah puratakan harga. Maksud dia, kalau kita beli harga yang tinggi, waktu harga tinggi, lepas tu harga rendah pun kita beli, kita bahagikan dua supaya kita dapat 1 gram tu jatuh pada harga yang tengah-tengah. Okey, contoh macam kami beli 276 semula-mula, tapi bila waktu jatuh 240, kami beli juga supaya 1 gram tu dia jadi ni pemerataan harga, macam timbang tu. Sama. So kita tahu, contoh lagi satu, kalau kita ambil 4 bulan contoh, kita beli 270, 267, 255, 248, jatuh 240, kita beli lagi. Total semua tu 1280, kita bagikan dengan 5 gram, kita akan dapat 1 gram. 5 gram, kita akan dapat 1 gram tu akan jatuh 256. Mana hilang 276 tadi? Sebab kita dah puratakan dia. Okey, itulah maksud kos pemurataan harga. Okey, tadi saya bincang dengan Aziz. Kenapa nak kena pentingkan pemurataan harga ni? Saya bincang dengan Aziz tadi. Ke kos pemurataan harga ni hanya sebagai alasan je sebenarnya nak bagi kita ni sedapkan hati ke apa? Tak. Sebenarnya, kalau kata emas ni kan, kita ambil 1 gram tu, kita campak-campak atas meja. Kita boleh tahu tak 1 gram emas tu, ni tahun berapa, ini tahun berapa, ini tahun berapa. Ini kita beli ni semalam ni, kita beli ni 2 hari lepas ni, kita beli. Tak boleh tahu sebab dia 1 gram emas sama. Jadi berbanding dengan kalau kita beli aset lain, kita beli rumah 2 tahun lepas, kalau hari ni kita nak beli, harga hari ni murah, kita nak beli rumah hari ni punya harga dengan tu, lepas tu kita nak bahagi 2, nak dapat satu harga purata. Tak boleh. Sebab dia adalah memang bergantung pada tahun yang kita beli, kawasan yang kita beli, dekat mana lokasi kita beli rumah tu. Berbanding dengan emas, 1 gram yang kita beli setahun lepas dengan 1 gram yang kita beli sekarang, dia masih 1 gram emas. Okey? Jadi kalau kita dah ada 10 gram atas meja ni, kita buat kos pemerataan 1 gram berapa harga berbanding dengan yang tinggi, dengan ni kita campur, balance kan? 1 gram emas, harga dia 296, tak ada masalah. Itu maksud dia kos pemerataan harga. Bukan alasan untuk sedapkan hati tipah. Tak. Memang betul-betul boleh pakai konsep kos pemerataan harga. Okey? Jadi kalau harga naik, kita happy. Harga turun pun, kita happy. Beli banyak-banyak. Jangan beli banyak. Kalau ada duit lebih, waktu harga turun 240, beli. Jangan risau. Bukan waktu tu untuk kita panik. Okey? Dan untuk pengetahuan semua, apa yang kami belajar dengan dekat kelas analisis teknikal harga, sekarang adalah memang trend menurun. Tetapi dia akan sampai satu tahap sekarang tengah mendata. Okey, dia masih mendata, masih mencari harga hala tuju dia. Dia akan main 248, 245, 247. Dia akan main macam tu harga mendata sehingga dia jumpa satu hala tuju. Okey, hala tuju ni maksud dia apa? Dia bergantung kepada keadaan ekonomi dunia. Pasal US punya cerita saya pernah mention ya. US punya pasal dia nak cetak duit semua-semua tu.
kalau dia beat kalau dia lepas pada certain harga support and semua-semua tu dia break adalah cerita tu, baru dia tahu dia akan naik ataupun dia akan turun. Jadi waktu sekarang saya selalu nasihatkan klien kami, kalau ada duit lebih, teruskan beli. Waktu dia turun 245 beli sikit. Waktu dia naik 248 beli sikit. Kalau takut nak beli banyak, sebab manalah tahu kan beli hari ni kan minggu depan dia turun 238 kan, kita tak tahu kan. Okey, kalau macam tu tak apa, asalkan kita consistent. The keyword is consistent. When you have the money, you buy. Consistent. Beli sikit. Jangan beli zrap terus 10,000. Okey, sikit. Okey, daripada situ kita boleh buat yang macam saya cakap tadi, pemerataan harga. Okey, apa nak tambah? Panjang aku biar kan. So kalau harga naik kita ada ke orang tak happy kalau harga naik? Siapa tak happy? Orang yang nak belilah. Kalau macam kita orang, kalau harga naik tak happy lah sebab nak beli kan. Kita orang punya target bukan nak beli nak jual besok. Kita orang nak beli untuk anak-anak punya pendidikan. Kita tak happy sebab kita tak sempat nak beli waktu harga murah tu. Kan. Sebab tu kalau waktu harga naik atau harga turun, kalau waktu tu kita kebetulan ada rezeki lebih, memang ada duit, beli. Jangan fikir nanti nak tunggulah harga lain. By the time harga tu turun 240, duit kita dah sampai dekat Lazada, dah sampai dekat Shopee, dah sampai dekat Fashion Valley, pergi beli baju raya 10 pasang. Jadi bila ada duit Aisina tu kan, dapat tu cukai refund tax refund, terbalik aku. Tax refund, terus asingkan beli emas. Jangan fikir nak tunggulah minggu depan harga dia mungkin turun kot. Tak. Ada duit, kita beli. Konsisten. Sikit. Jaja dia cakap tadi, kalau harga mahal, harga tu dah meningkat, kita jual. So kita happy. Tapi kalau tak jual pun tak apa sebenarnya. Just maintain gram emas yang kita pegang tu. Kita tahu walaupun kita tak jual, emas kita tu tambah nilai sebenarnya. Dalam diam, kita tak jual pun, pemilikan emas yang kita ada sekarang ni, nilai dia semakin bertambah bila harga emas makin meningkat lah. Itu maksud dia. Kan? Pegang, simpan. Kalau siapa yang tak nak jual, matlamat dia adalah untuk pendidikan anak-anak. Lagi 5 tahun, lagi 10 tahun, sebaiknya simpan emas biar 3 tahun. Okey, biar 3 tahun. 3 tahun ke atas. So, simpan, peram, sebab dia takkan turun, dia takkan jatuh nilai sampai kosong ke negatif. Tak ada. Simpan, peram kalau tak nak jual. Sampai matlamat dia, dan kita jual. Okey? Jadi, kesimpulan hari ini adalah harga turun, jangan message saya panik. Simpan, pegang. Harga turun, ada duit lebih, rezeki lebih, beli. Konsisten. Beli sikit. Okey. Harga naik, simpan jugalah. Habis tu nak buat apa kalau dah harga sampai? Naik pun kita kena happy lah. Turun naik, jangan panik, jangan gusar, jangan bimbang. Turun naik, harga emas tu kita happy je. Percaya benda tu adalah satu simpanan pelaburan yang bagus. Okey, sebelum saya tutup hari ni, hari ni memandangkan hari yang ke-16. Selepas ini kami dah cover 15 hari yang lebih ilmuwan, lebih banyak slide, semua tu yang formal. Lepas ni bahagian yang kedua ni, 15 hari yang terakhir ni, kami akan buat lebih santai, lebih bercerita, soalan menjawab soalan. Kalau sesiapa yang ada soalan, boleh WhatsApp, boleh message, boleh tulis dekat komen. Apa-apa sahaja soalan tentang public gold atau emas, atau nak tanya apa-apa soalan. Lepas ni kita akan bercerita secara santai tentang susut nilai, tentang kira zakat, apa saja. Tanya dalam ruang komen, kami cuba jawab persoalan-persoalan dia. Mungkin, mana tahu kami boleh buat live jalan-jalan kat Tokyo ke, pergi kedai emas ke. So, subscribe lah. Follow page Easy Gold untuk semua update terbaru daripada kami berdua. Okey, itu saja. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih kerana masih bersama kami sehingga ke hari ini. Kita jumpa lagi esok di siaran yang selanjutnya. Esok hari pada waktu yang sama. Assalamualaikum. Bye.